tambah 2, tambah 5, tambah 2, tambah 2, tambah 6, tambah X, tambah Y. Bahagi yang berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 8. 6, 7. Bahagi dengan 8, dapat jawapan 4. So, ini tambah semua dapat berapa tu? 32 eh? 22. 22 tambah X, Y, tambah X Y. tambah Y. Ya, sabar. 8, 4, cikgu tukarlah terus. 8, 4 jadi 32 lah, senang. Tu 8, 4, 32. Lek bagi tahu ya. 32. So 20X tambah Y sama dengan 10. Boleh? Boleh? So kita dah show lah. Ini kita dah show, ini jalan kerja dia. Ingatkan saya saja nak buat sambil-sambil. Rupanya terus tanya soalan. Okeylah, kita dah dapat jawapan A. Kita dah dapat jawapan. Hence state the mode for the number if X sama dengan Y. X dengan Y, kalau sama bermaksud kita masukkan nombor berapa ni? 5. 5 lah. 15 sini, 15 sini. So berapa mode dia? 5. So tulis je lah mode dia 5. Tak payah fikir-fikir dah. Macam tu je jawapan dia. Okey, kalau X tak sama dengan Y, mode dia berapa? Contohlah 6, 4, 8, 2. Boleh macam-macam ni kan. Combination dia. So kita terus dapat mode mestilah 2. Mode 2 yang paling tinggi. Kamu tak kisahlah, kamu masuk lagi 2 lagi lah tambah dia punya mode. Okey, so nombor 1 dah settle. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Ini boleh jawab ke? Boleh kot? A set of data 1, P, Q, 3, RS, 8 is arranged increasing order. Dia dah arrangekan untuk kita. The range, mean and variance dia dah bagi tahu. So cikgu tulis dulu. Range, lagi mean pula macam tu. Mean sama dengan variance sama dengan berapa? Range berapa? 7. Mean 3. Variance sama dengan 5. Itu dia punya soalan. Okey, kita pergi slow-slow. Ini kena faham betul-betul ya. Tak faham tak boleh jawab juga sebenarnya. So kena tengok betul-betul. Soalan pertama dia, the range when number 10 is added. Number 10 is added. So range yang sekarang berapa? 8 tolak 1, betul? Sekarang range kita 7. Range kita sekarang 7. Kalau kita masuk nombor 10, range kita berapa? 9. So dia tanya kat sini determine the effect. So dia increase from 7 to 9. Ini jawapan untuk A. Boleh faham? Dia tambah tau, bukan dia tambah satu per satu. Kena faham yang tu. Dia ada dua case tu. Satu dia tambah je dalam kita punya data, satu markah yang tak ambil exam lah kan. Betul, dia kena repeat pergi ambil balik. So kena kira lain. The interquartile range. Okey, sekarang interquartile maksud dia apa? Kuartile 3 tolak kuartile 1. Itu nama dia interquartile range. Okey, tengok dekat sini. Kalau dia dah susun cantik, dekat mana tengah-tengah dia? So sini adalah kuartile 2. 3 ni. So kuartile 1 dekat mana? Kuartile 1 dekat P. Betul? Kuartile 3 adalah S. Okey, sekarang kita tengok. Dia kata apa? Number 3 is removed. So kalau dia remove, tinggal apa? Tinggal kenangan. 1, P, Q. Lagi? Apa yang tinggal lagi? R, S. Alamak, 8 dulu. S, 8. Sabar. Okey. Sekarang tengah-tengah dekat mana? Di antara Q dengan R. Ya, ini adalah kuartile 2. Di antara. So, dia punya kuartile 1 yang mana satu? P. Ya, masih lagi P. Kuartile 1. Nampak? Masih lagi P. Yang ini pula kuartile 3 dia masih lagi S. So, ada efek ke? S tolak P. Tak. Bukan. Memanglah. Kita nak tahu kedudukan dia je. Kita masih lagi yang sebelum ni S tolak P. Yang baru ni kita akan dapat S tolak P juga. So, bermaksud dia tidak berubah. So, apa nak tulis ni? Tidak berubah? Unchanged. No effect ataupun unchanged. Boleh jugalah. Unchanged tu terlalu bio sangat kan. Okeylah, tak apalah. Cikgu kalau tulis S tolak P saja tak boleh kena tulis Tak unaffect boleh. juga. Kita kena tahu kita beritahu dia punya effect. Effect dia no effect. Kamu kena tulis. Bila boleh tulis macam ni kan, boleh juga S tolak P sama dengan S tolak P. Tapi kena buat conclusion dekat situ. Maknanya dia tidak berubah. Tulis bahasa Melayu pun boleh juga. Tidak berubah. Okey, yang last sekali. Ini C. C ni boleh jawab? Boleh kot. Okey, variance apa formula dia?
X squared bagi N tolak min squared. Okay, betul. This one is variance. Betul cikgu buat tu. So sekarang dia kata, okay, kita ambil total, kita cari. N berapa yang awal punya, old data, yang mula-mula punya data? 7. Ada 7 ke 8? 7 ke 8? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Okay, 7. Tolak min berapa dia dah bagi kat sini? 3. Min 3. 3 kuasa 2, 9. So total X kuasa 2, variance berapa? 5. 5. So dapat jawapan berapa total X kuasa 2? 74. Berapa? Tahu. Ya ke? 9. 9 bawa sana jadi 14. 14 darab 7. 98. Betul? 98? Ke salah? Sekejap. Dia pening. Masuk Betul, min betul. betul kan? 98. So 98, dia kata dekat sini apa? Dia kata the variance when number 3 is added. Number 3 is added bermaksud kita buat satu kan? Kita buat macam ni. Number 3 is added nak buat macam mana? So kita kena, yang lama berapa? Kita akan buat 98. Yang ni kita buat variance dia. Kita nak tengok variance dia sama tak? Ada berkurang ke ada naik dekat sini? Faham tak? Sebelum ni 5. Boleh faham? Sebelum ni 5. Kita nak tengok sebelah sini kita dapat berapa. Baru kita boleh tentukan sama ada decrease ke ataupun unchange ke kan tadi. Unchange kan. So kita boleh buat. So 98 nak tambah dengan berapa? 3 square. Ya, 3 kuasa 2. Kita kena tambah 3 kuasa 2 tau. Bukan tambah dengan 3. So data kita akan bertambah jadi 7 jadi 8. Kita punya min berapa? 3. Min kita masih lagi 3 kuasa 2. Sebab apa? Dalam data ni, kalau kamu masukkan, kalau dekat sini min dia berapa? Min dia 3 kan? Faham tak? Contohlah 5 tambah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, berapa dia punya min? Min dia 3 kan? Min 3, bila kamu masukkan satu lagi nombor 3, min dia berapa sekarang? 3. 3 juga. Kamu masuk lagi 3, min berapa? 3. So, kamu masuklah berapa yang kamu nak, nombor 3, dia tetap min dia tak akan berubah jadi 3. Sebab tu cikgu memilih pakai 3 lagi. So, kamu kalau kamu terus ambil ni nasib baiklah kan? Ternasib baiklah pula. Kalau kamu ambil terus direct dengan sini sebenarnya nasib baik sebab kamu tak faham. Sebenarnya bila kita masuk je nombor min tu yang masuk je nombor sebab min sekarang 3, kita masukkan nombor 3 dia tak akan berubah dia punya min. Faham? So tolong kirakan untuk cikgu yang atas ni 98 tambah dengan 9 bahagi dengan 8 4/7. 9. 44/7. 4.375. Okey, kita compare dengan awal tadi. Yang awal tadi ni berapa? 5. 5. Sekarang 4.375. 4.375. Okeylah, kamu tunjuk jalan kerja sini dan lepas tu kamu tulislah decrease. Boleh? Tenang je kita buat. Kita buat ni. Kena tulis ke decrease tu? Ya, sebab kena tulis. Sebab dia nak tahu dia punya effect. Determine the effect dekat ni, dekat soalan atas ni. Determine the effect. So, effect dia decrease from 5 to 4.375. Boleh tulis macam tu. Okay? Ada masalah lagi yang tu? So, kita kena check lah sama ada dah masuk data lagi. Apa tu? Okay. Okay, teruskan nombor 3. Nombor 3 boleh jawab kan? Okay, ingat formula yang ni jangan lupa. Cuba tengok dekat formula. Formula dia kamu tengok dekat formula lah. Cikgu Malah nak tolak ke atas. Kamu tengok formula, memang ada dalam formula. Bila NPR sama dengan N factorial bahagi dengan N minus R factorial. Kalau NCR, ini tak payah ingat hafal pun tak apa. Sebab ada formula dekat depan kan. Nanti kamu cuma gunakan sahaja. N tolak R, R factorial. Betul? Ini formula dia kamu ambil dekat depan. So dia kata tanpa menggunakan kalkulator. So A kita terus masuk berapa? 5P3 sama dengan 5 factorial bahagi dengan 3 tolak 2 factorial kan? 2 factorial. Sekarang macam mana nak pakai kalkulator? 5 darab 4. So kita kena itu masuk factorial. 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Itu masuk factorial. Yang ni 2 darab 1. So kita boleh potong yang ni, potong yang ni. Yang sama kita potong. So jadi jawapan dia berapa? 60.
60. So tak payah tekan kalkulator, kalau nak check bolehlah tekan 5P3. Boleh dapat jawapan. Oh betul lah 60. So jawapan kita betul sebenarnya. Boleh. B pula berapa? 5C3. Kita pakai formula. Jangan tak pakai formula, memang pakai formula. So kita pakai formula tu akan jadi N berapa? 5 factorial bahagi N tolak R berapa? 2 2 factorial. dengan R factorial. R berapa sekarang? 3 factorial. So kita buat yang sama juga. 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Bawah pula jadi berapa? 2 darab dengan 1. Ini pula 3 darab 2 darab 1. Bolehlah nak potong. Kamu nak potong yang ni. Cikgu potong dengan yang ni. Lepas tu nombor 3 ni ada, cikgu potong nombor 3. So jawapan dia akan jadi 5 darab 4, 20. 2 darab 1 jadi 2. So jawapan dia adalah 10. Betul ke 10? Betul. Kalau tak percaya boleh check 5C3. Okey 10. Maknanya betul lah. Okey sekarang kita terus buat soalan seterusnya. Hence by using the other methods, tolong settlekan yang ini. So kita salin balik semula. 5P3 tadi kita dapat berapa? 60. Sama dengan 5C3 dapat 10. Darab dengan 3 factorial maksud dia apa? 3 darab 2 darab 1. Betul? So sama dengan 10. So 60. 10 darab 3, 30. 30 darab 2, 60. So kita dah shown. Kita tulis shown sebab dia ada perkataan show kat sini kan. Kita shown je dia. Buat je senyum sikit. Dapat markah jugalah. Dapat senyum. Siapa berani tulis macam tu? Cikgu cabarlah tulis dekat SPM nanti. Dekat SPM RSM tak apalah cikgu boleh tanda kan. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4. Ada masalah ke soalan nombor 4 tadi? Okey, ingat. Okey, X ni maksud dia apa? Dia kata elemen dalam X tu. Ini topik set. Dia kata 4, MATMOD ada belajar pasal set. Kamu pun dah MATMOD dah tahu kan. So bermaksud ini adalah elemen. Elemen. Dalam ni ada elemen dia. So yang ini pun Y dia ada elemen dia. Tu maksud dia. Sekarang kita nak try cari Z. Pakai menggunakan elemen tersebut. So berapakah elemen dia? Cikgu buat Z punya elemen dulu. Okey, apa yang dekat dalam tu cikgu boleh pecahkan. Jadi 1, 4. Nampak tak? 1, 4. Lepas tu 1, 6. Nampak tak? 1, 8. Macam tu. 3, 4. 3, 6. 3, 8. Lagi 5, 4. 5, 6. 5, 8. So boleh yang ni. Dia suruh list ke? Dia tak suruh jawab soalan, tak ada list pun. Mungkin ada markah dekat situ. Tapi kalau dalam MATMOD, ingat kalau jawab probability yang list, kena list dulu. Kalau tidak tak dapat markah. Ni dekat MATMOD, kena ambil kira yang tu. Okey, sekarang dia nak less than 1. Dia nak probability ya. Ini ada perkataan probability. So kita ada 9 semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kita boleh buat terus per 9. Berapa probability yang less than 1/3? Boleh bantu cikgu? 1/3 yang mana satu? 3. Kalau tak nampak, tekan kalkulator. Ada berapa? 1/8. 1/3. Ada berapa? Yang mana? 1/3 berapa? 0.33. So ini 1. Lagi? 1/6 boleh? Boleh. Okey. 1/6. 1/8. Ada lagi ke? Boleh. Apa yang bolehnya? Ada lagi ke tak? Oh, So masih tiga sahaja. Jawapan dia adalah 1/3. Boleh. Kamu listkan lah. Tapi soalan MAT tak ada masalah lah. Terus tengok jawapan. Tapi kalau dalam MAT mode, kamu kena tulis dia punya apa. Dia punya ni kan. Macam ni kan. Soalan A kamu kena tulis 1/4. Lagi 1/6. Ini 1/8. Kena tulis. Kalau tak tulis ni terus tulis 1/3. Jawapan kamu salah. Jadi kosong. So kena hati-hati dekat MAT mode yang tu. Okay. More than 3/4. Kita padam yang ni. 3/4 berapa? 0.75. Yang mana lebih 0.75? Ini 5/4. 5/4 lagi? 5/6. 5/6 lagi? 5. 5/8 berapa? 5 bahagi 8 sama dengan 6 tak mau. 3/4 boleh? Tak nak. Sebab dia kata more. Sebab dia kata more. So tak boleh. So dia chip small lah. 2/9. Siap? Boleh? Okey, sekarang ini pun topik set untuk matematik moden. Dia kata less than 1/3 or maksud dia apa dalam MATMOD? Tambah ya. So more than 3/4 jawapan untuk yang ini. Yang ini untuk jawapan yang ni. So ada berapa? 3 campur 2 berapa? 5/9. Boleh?
So senang je lah soalan ni. Cuma yang atas ni kamu kena faham betul-betul. Kalau salah memang tak dapat lah. Kena faham dia ada elemen, so kita kena fahamkan maksud dia dulu. Okey, kita pergi soalan nombor 5. Nombor 5, dia kata the probability represent by the area adalah 0.76. 0.76 guna nak buat 0.76. So kat sini semua soalan dia nak P, dia nak K less than Z dan dia kurang daripada 0. Dekat mana tempat dia tu? Dia nak tu. Sebenarnya dia nak dekat sini. Dia nak less than 0. Dia nak less than 0. Dia nak K less than 0, less than Z. So maksudnya dekat sini yang cikgu lorikkan. Berapa nak dapat dekat situ? So bermaksud 0.26. jangan tolak satu tolak pula. Satu tolak dapat kat belah sini pula kan? Tak dapat. So tolak 0.5. Jawapan berapa tu? 0.26. 0.26. Boleh? Okey, kita tengok seterusnya. Yang ni kena hati-hati sikit sebab kita jarang jumpa yang ni juga. Tapi dia guna kaedah yang terbalik. So dia senang je sebenarnya. So macam mana nak buat ni? Dia kata X is a continuous random variable. Continuous random variable adalah macam yang berat, kg, panjang, semua tu lah. Markah ke kita boleh masukkan. Dia adalah binomial lah sebenarnya. Normality distributed mean and variance. Variance sama dengan 225. So kita nak pakai ni kan. Z sama dengan berapa? X tolak mu over standard deviation. Kita tak nak variance. Kita nak standard deviation. Standard deviation sama dengan berapa? 15. 15. So dah dapat yang tu, find the mu. So yang ni first kali kita kena tulis P X. Apa nak tulis? Lebih ke kurang? Sini dia tengok sini. So bermaksud dia lebih. Kena tulis macam ni 57.7. Boleh faham yang tu. Kita kena tulis yang ni dulu baru faham. Kalau tak boleh buat dah. So terus masukkan tukar daripada X score pergi Z score akan jadi berapa? 57.7. Tolak dengan berapa? Min dia ada bagi tak? Tak ada. So kita kena carilah. So tapi dia bagi dia punya variance. Dekat standard deviation dia dah bagi. Okey, sama dengan berapa? 0.76. Faham tak kenapa cikgu bagi dia ke kanan? Maksud kat sini ke kanan lah. Maksud dia kita nampak. So 0.76. Yang ini kena faham. Yang ini adalah probability. Yang ini adalah Z score. Z score dekat mana? Z score dekat bahagian bawah ni. Probability dekat mana? Dekat dalam ni. Kena faham dua benda yang berbeza. So sekarang ni kita tak boleh samakan sebab dia adalah probability. Ada orang disamakan 57.7 mu sama dengan 15 sama dengan 0.76. Salah lah. Sebab dia adalah satu benda yang berbeza. So sekarang ni kita kena ubah. Boleh tak kita cari Z-score daripada sini? Okey, boleh kita cari 0.76 dalam table. Satu tolak Boleh. tolak Kena tolak. Cari dalam table. Dalam table cari 0.76. Ya ke 0.76 ni? 0.24. 0.24. 0.24. Okey, kita kena cari 0.24. Okey, bagus. 0.24. Cari 0.24 sama dengan berapa? 0.7. Okey yang tu dapat. Bermaksud dia punya itu yang kamu sebut tu adalah Z-score baru kita boleh samakan. Tengok kita punya K tu belah mana tu? Kiri, Negatif. Belah kiri. So tambah sahaja negatif dekat kita punya jawapan. So 0. berapa tu? 707. 7. So 57.7 tolak min sama dengan 15. So nanti dapat berapa jawapan? 68.305. Okey, 68. Jawapan berapa? Dalam jawapan jap. Nombor apa ni? 68.305. Betul? Ya, betul. Okey, so itulah cara dia. Ini pun jarang jumpa, so tolong tengok betul-betul bagi faham betul-betul. Sepatutnya dia senang je kat situ. Jangan terus samakan ni dengan ni. Itu kesalahan yang ketara orang buat. Sebab ini adalah probability dekat dalam ni. Dalam ni. Yang ini adalah yang cikgu hijaukan ni, 57 ni adalah Z-score. Dia tak boleh samakan. So kena cari Z-score dulu. Okey, soalan nombor 5 dah settle. Kita pergi soalan nombor 6. Nombor 6 senang je kot. Nombor 6 semua boleh jawab. Ke tak jawab juga? Boleh. Jawab. Oh yang kertas-kertas yang habis exam semua dah tak ada kelas ke?
Latihan. Ya, cikgu. Latihan. Ada juga. Tapi bagi belajar sendirilah kan sebab senang sangat semua tu semua dapat A. Wow. Wah. Diagram to show two straight line, Cartesian plan, both straight line are perpendicular. Ingat perpendicular maksud dia apa? Kalau sini 3, sini dia punya gradient akan jadi berapa? Negatif. Satu per 3. So Q sama dengan berapa? Negatif 1/3. Boleh tak dapat macam tu? Faham tak? Tak payahlah Boleh. pakai M1, M2 tu tak apalah. Coordinate of F. So maksud dia kita ada dua. Coordinate of F maksud dia apa? Dia adalah titik persilangan. So kita kena guna samakan kan? Samakan ataupun bahasa yang lebih baik sebenarnya kita sebut apa? Simultaneous. Bila kita samakan tu boleh juga pakai simultaneous. So ini tolak 6 Allah, tolak 6. Tolak 6 kita samakan sahaja. Boleh? So dia akan jadi 3x tambah 4 samakan dengan negatif 1/3x tolak 6. So nak jadi berapa ni? Ini bawa sana jadi berapa ni? Negatif 10, sini bawa sini jadi berapa? 10/3x. 10/3x. Oh. So jawapan berapa? X sama dengan negatif 3. 3. F sama dengan negatif 3 untuk X. Y tak tahu lagi Cik Akak sebab dia nak koordinat. So kita masukkan lagi. So negatif 3 kita masukkan dalam mana? Cikgu masuk dalam atas boleh? So 3 negatif 3 tambah 4, negatif 9 tambah 4 jadi negatif 5. So dapat jawapan negatif 5. Itu yang dia nak, kita dah bagi dah. Okay, soalan ni senang. So make sure kena betul yang ni. Yang lain tak apa, yang susah-susah salah pun tak apa. 2 je salah, yang lain semua betul. 23 betul, 2 salah. Boleh? Okay, jadi kita nampak bentuk apa ni? Ini kena dah tahu ini bentuk intercept. Intercept maksud, kalau tak nampak boleh lukis. Lukis kat sini. Okay, y-intercept dia dekat mana? 6. To x intercept. Y 8. Negatif 8. So negatif 8. Yang ini adalah 6. So bila cari gradient, berapa gradient dia? 4/3. 4/3. Okey, 4/3. Ni kalau tengok ada orang dia ambil negatif 8 bahagi 6 dia akan dapat negatif. So sekarang ni rational dia dekat sini bila naik dikit mesti sentiasa positif. So kena ingat tu. So jawapan dia dekat sini adalah the gradient of the straight line adalah 4/3. Jangan buat 3/4. Dia kena vertical adalah y, ini dia vertical bahagi dengan horizontal x. Itu dia punya cara nak pakai gradient. Okey, sebab itulah gradient y2 tolak y1 kan. Kita kan buat macam tu. Bahagi dengan x2 tolak x1. So, dia akan start dengan y dulu. Baru dia akan bahagi dengan x. Beza dekat y, beza dekat x. The equation of perpendicular bisector. Okey, ni satu lagi tips, tolong dengar elok-elok. Bila ada perkataan perpendicular bisector nak buat apa? Cari midpoint. Ya, cari midpoint dulu. Jangan buat apa-apa lagi. Cari je midpoint dia. Midpoint dekat mana cikgu? Oh, saya tak tahulah. Kamu tengok cikgu punya ni graf ni. Sini 0,8, sini 60. Midpoint adalah benda yang paling senang. Tambah 6 tambah 0 bahagi 2 untuk x. Lagi 0 tambah tolak 8 bahagi dengan 2. So jawapan berapa? 3 negatif 4. So titik tengah ni kita dah tahu 3 negatif 4. So ini yang kita akan guna nanti bila nak masukkan YMX plus C. So perpendicular bisector bermaksud dia nak garisan begini, betul begini. So dia nak equation yang tu. So sekarang gradient dia kena tukar jadi berapa? Sini akan jadi berapa? Gradient yang baru? Negatif 3/4. So cikgu masukkan YMX plus C sebab kita nak masukkan titik ni sekali. So y sama dengan berapa? Negatif 4. Gradient 3/4. X kita berapa? 3. Tambah C. So akan dapat berapa ni? Negatif 9/4. So dapat jawapan berapa? Negatif C sama dengan negatif 7/4. So kita boleh buat conclusion dekat sini. Dia punya equation dia adalah negatif 3/4. X tolak 7/4. Boleh? Soalan nombor 7. Boleh. Soalan ni juga membantu kita, tolong jangan salah yang ni. Tolong, yang rasa lemah lagi tu pun tak apa, tolong buat juga bagi betul. Okey, soalan nombor 8. Ini vektor. Okey, kita suka lah main benda-benda ni kena tahu sikit lah benda ni. So bila nampak benda ni, kita excited sikit nak jawab. OR, OS, OP, PQ drawn in a grid equal size 1 unit. Is given that OR sama dengan R, OR sama dengan R, dia dah bagi. OS sama dengan S. Okey. Yang apa tu? Yang soalan pertama, magnitude OP. Macam mana nak buat?
Okey, sebenarnya dekat sini lah. Tak tahulah, cikgu pun macam ada kesalahan sebenarnya soalan ni sebenarnya kalau diikutkan lah. Sebab ada orang dia buat OP. Macam mana nak jalan nak pergi OP? Dia tambah line. Dia ke kanan satu. 1, 2, boleh? 2 S Boleh. kan? 2S lepas tu ke atas berapa nak pergi? 1, 2, 3. So akan jadi 2S tambah 3R, betul tak? Lepas tu kita cari magnitude, kita akan dapat 2 kuasa 2, 4, 9, square root 13. Yang ni kita dapat. Tapi sebenarnya soalan ni, dia dapat jawapan lain pula kan. Dia menggunakan grid. Sebab dia kata grid dekat sini 1 unit, dia ambil je sini. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Dia ambil 5. Hah? Sama lah. Tak tahu ni. Yang mana betul cikgu? Tak tahulah, macam bukan dia kata tak betul. Kalau ikut jawapan dia memang betul. Tapi cuma soalan tu macam tak kena. Faham tak? Faham tak? Tak faham? Kalau Tak ikut faham, jalan dia. tak apalah. Maknanya dia apa yang dia cuba sampaikan tu tak sampai lah. Dia kena check balik soalan tu lah pada cikgu lah. Takut cikgu salah kan. Okay. So dia buat macam ni je. 1 dengan 5. So 1 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 square root. So dia akan dapat 25 tambah 1 berapa? Square root? 26. Square root 26. Cikgu so ni kiranya jawapan dia. square root 13 tak boleh terima lah. Tak tahulah. Tapi jawapan dia ni kan? Kamu jawab ni ke? Saya jawab square root 13. Ada orang jawab square root 13? Saya. Okey, Saya. okey. Kita terimalah soalan. Sebenarnya betul juga. Kalau kita mengikut jalan dia kan, sini pergi jalan pergi sini, ini jalan 2 kali. Lepas tu ni pergi sini 3 kali, so kita akan dapat yang ni. Lepas tu kita carikan magnitude. So pada cikgu tak ada masalah. Kita akan dapat OP sama dengan berapa tadi? 2S tambah 3R. Bila nak cari OP punya magnitude, kita akan buat 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Kita square root kan, so kita akan dapat 13. Sebenarnya itu lebih rational sebenarnya kan. Tapi tak apalah, kita terimalah mana-mana jawapan. Okay. So PQ in term of R and S. PQ. Mana P pergi Q? Sini nak pergi sini. So macam mana nak gerak? Kita ambil ni warna merah. Ini kita ambil warna hijau. Nak gerak ke mana dulu? Cikgu nak gerak satu ke bawah ni boleh? Cikgu nak gerak ke bawah. Cikgu nak gerak ke bawah guna R. Lepas tu cikgu gerak ke sini. Boleh ke ni? Boleh. Kita gerak ke sini. 1, 2, 3. Dia ada banyak cara kan? Ada orang buat cara lain pun boleh juga. Tak ada masalah lah. Mana-manalah kamu nak buat. So cikgu dapat macam ni. So sini akan jadi negatif R. Yang merah tadi jadi apa? Berapa kali? 3S kan? Negatif 3S. So boleh buat negatif R tolak 3S. Ini jawapan dia. Okay, dapat? Dapat. Kan? Tak susah yang tu. Kena biasakan buat soalan tu sahaja. Okay, kita pergi soalan nombor 9. Point P, Q and R are collinear. Bermaksud dia bentuk dia macam ni nanti. Kita buatlah P, Q, contoh. Okay, apa dia bagi tahu kat sini? PQ sama dengan M. QR sama dengan QRM. Okay, kita relax dekat situ. Find the value of P if PQ sama dengan 2/3 PR. Ini maksud dia apa ni? Lain jadi macam ni kan? 3 PQ sama dengan 2 PR. So PQ berapa? PQ tak tahu. M. PQ sama dengan 2. Kita buat ratio dia. Faham tak maksud cikgu ni? Oh. Cikgu nak fikir dulu. So PR sama dengan 3. PR sama dengan 3, so sini akan jadi 1. Betul? Betul ke tidak? Tak, cikgu nak buat ratio je sekarang. Cikgu tak jawab soalan apa-apa lagi pun. Cikgu cuma nak membentuk soalan. So bermaksud dekat sini PQ dia 2, ratio dia tahu. Sebab tu cikgu bulatkan. QR dia 1. Okey, sekarang cikgu salin balik soalan. Cikgu buat nak jawab soalan ni. PQ sama dengan 2/3 PR. Okey, sekarang nak buat macam mana? Sekarang ni kita tengok ini M. Sini M. Dia sebenarnya dia M ni adalah X saja. Dia ada X je. Contoh macam ni lah. PQ sama dengan X. So macam mana kita nak tulis dalam bentuk vektor? Boleh. Vektor dia akan jadi berapa? 1, 0 macam tu. Boleh faham? Faham tak? Kalau cikgu ada X je. Kalau cikgu ada tambah Y, dia akan jadi 1, 1 macam ni. Betul tak? Faham? Tak faham? Oh, sebab dia ada X saja, 1 je lah. Sebab dia ada X saja. So bermaksud dekat sini M tu lebih kurang macam X saja. Faham tak? Kita jangan tulis pun M tu tak kena mengena pun. Dia nak tunjuk adalah M tu adalah X. Faham tak? Contohlah PQ sama dengan X. Contoh So kita akan tukar jadi PQ akan jadi berapa? 1, 0. Betul? So kita buat benda yang sama juga. Cikgu akan dapat macam mana? PQ sama dengan berapa? 1,
1-0. Tak kisahlah kamu letak belah bawah ataupun belah atas. Dia jawapan dia tetap sama. Cikgu letak dia punya ratio dekat sini. PR berapa? PR. PQQR. PQQR berapa jawapan dia? P tolak 2M. Berapa? PQQR. Berapa PQQR? PQ, dia nak PR kan? So PR, kita buat sini sekejap. Tengok sebelah jadi ke tak? PR sama dengan PQ tambah dengan PR. So PQ berapa? Salahnya ni. Tengok PQ berapa? PQ sama dengan M. QR sama dengan berapa? QR sama dengan QR PM tolak 3M. P tolak sini sama dengan P tolak 3M. So sini akan jadi berapa? 1 M. Right. P Berapa tolak tu? 2M. 1 tambah P tolak 3, betul tak? Betul. P tolak Betul 2M. kan? So P tolak 2, M dekat luar. Betul ke ni? Betul kan? So PR sama dengan P tolak 2. Boleh dapat jawapan ke ni? Boleh kot. So, yang ni adalah nilai X juga sebenarnya. Cikgu cuba letak dekat atas P tolak 2. Ni cubalah, takut salah pula kan. So jadi berapa ni? 1, ni akan jadi berapa ni? 2/3 P lagi tolak 4/3. Betul ke ni? So tengok jawapan betul ke tak? 1 tambah 4/3. Oi, salah ni 73. Darat dengan 3 bahagi dengan 2. 7/2. Jawapan berapa yang ni? 7/2. Okey, 7/2 betul. Faham tak cikgu cuba sampaikan ni? Nampak tak? Cikgu, M tu cikgu hilangkan terus ke cikgu? Okey, sebab tu je cakap M tu sebenarnya sama macam X. Cuba kamu tukar jadi X. Kamu boleh nampak jelas. Kamu tukar jadi X. Sebenarnya dia tunjuk yang di atas sahaja. Nampak tak? Nampak tak? Tak nampak? So jangan kamu masukkan M tu tak ada kena-mengena pun sebenarnya. Kita ambil nombor dekat depan dia. So depan dia ni 1, so cikgu masukkan 1. Ini nombor depan dia, cikgu akan ambil depan dia. Tadi kan kita dapat ni kan? Kita dapat P tolak 2 kan? P tolak 2 jangan ambil M sekali. Boleh juga nak ambil. Nanti kamu boleh potong juga. Tak ada masalah. So ambil je P tolak 2, cikgu masukkan dalam ni. Ambil yang atas je sebab bawah dia M mungkin N lah. Dia ni M lawan N. Contoh sebelum ni kita X dengan Y. Sebelum ni kita I dengan J. Betul? So yang ni kita bayangkan M tu adalah X. Boleh nampak? Boleh faham? Kena cuba juga ya. So jawapan dia akan jadi 7/2. Boleh? So kita pergi ke nombor 10. Tarik nafas sikit. Dah padam lah. Okay. Ni P sama dengan 7/2. Okay? Tak apa, boleh tengok balik semula nanti. So nombor 10. Dia kata diagram 4 show the relation between set P dengan set Q. Dah tunjuk dah relation. State the codomain. Codomain wajib ada curly bracket. Kalau tak ada curly, kosong marker. So A, B, C. Codomain semua ya. Kalau ada D dekat sini, walaupun tak ada dia punya pasangan, kena tulis juga. Kena ingat yang tu. Okay. The relation of function. Dan explain. Is the relation a function? Function ke ni? Bukan. Ini apa ni? No, One to many kan? One to many. Jawapan dia no. So jawapan dia sebab apa? One to many. One to many. Siap. Tak payah tulis banyak-banyak. Sebab Cikgu, markah kalau dia akan pergi no. Apa dia? Kalau function 1 to 1 Function one to one. Kita ada one to one. One to many. Kita ada apa ni? Many to one. Many to many. Many to many. Kalau tak tahu apa, malas nak fikir, hafal je lah. Sebenarnya yang function adalah one to one dengan many to one. Logik dia, kalau kamu nak tunjuk logik dia macam ni. Contohlah kita ada satu function X kuasa 2. Ni logik dia tau. Contoh dekat sini kita ambil negatif 2, 2. Sini jadi 4. So negatif 2 kuasa 2 jawapan dia berapa? 4. 4. Betul. So 2, 4. So ini bentuk apa ni? Ini bentuk many to one. Many to one adalah function. Inilah satu contoh dia. Dia tak ada yang boleh pecah daripada 1 pergi 2 sebenarnya. Kamu letaklah equation apa. Memang tak boleh. Function apa pun tak boleh.
So kita recap balik, sebenarnya one to one and many to one adalah function yang ada inverse cuma One to one. yang ada inverse cuma one to one sahaja yang ada inverse. Ini hati-hati, siapa yang tak tahu lagi tolong. Yang ada inverse cuma one to one sahaja. One to one tu maksud dia apa? Dia cuma ada satu je dia punya objek dengan dia punya image kena ada satu je, dia tak boleh ada dua. Kalau ada dua dia tak boleh. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 11. Cikgu. Plus nak buat apa ni? Kita ada F inverse GX. Siapa duk bertukang? Okey, kita pergi nombor 11, F5. So kita ada F tak dekat sini? Kita cuma diberi F inverse sahaja. So macam mana nak inverse balik? Kita inversekan balik, itulah jawapan dia F. Inversekan. So buat macam biasa, tayar tunjuk pun tak apa. Y tambah 7. So cikgu tukarkan sama dengan X. So cikgu tukarkan X tambah 7 adalah inverse. Ini adalah F. Tadi dah inverse, pergi inverse balik jadi Fx lah. Ini jadi jawapan dia. Fx adalah yang ini. Dia kata sama dengan 5, masukkan je. 5 tambah 7 berapa? 12. 12. So ini 5 tambah 7, 12. Boleh dapat markah. So GFX, F tu masuk dalam G. F berapa? F kita dah ada ni. Masukkan dalam G. Dia tak nampak ya? Fx cikgu terbalikkan lah. Takut kepala kamu terbalik juga. So ini kita ada Fx, kita masukkan dalam GX. So cikgu masukkan X tambah 7 kuasa 2. Kita buatlah GFX. Ini kuasa 2, cikgu masukkan dalam ni masuk dalam GX tambah dengan 9, X tambah 7 tolak 25. So boleh selesaikan jadi X kuasa 2 tambah 14X tambah dengan 49 tambah dengan 9X tambah dengan berapa? 97, 63 tolak 20. So jawapan berapa last? X kuasa 2 tambah 23X. 23 boleh? X. Oh betul-betul. Betul kan? X tak satu je. Okey. So inilah jawapan akhir dia. Dah siap nombor 11. Okey, kita tengok kita punya kawan-kawan siapa yang ada ni, sendu je 25 orang. Terima kasih kerana datang. Aida walaupun sibuk. Amirul Ashraf, bagus. Lagi siapa? Dia, terima kasih. Adib, tolong belajar elok Adib. Nafis. Menang nasib dia bagi tadi tu. Nazrin, Nur Iman, Rasyid, Syami, Hafizah, mana set 3 lagi ni? Hilang. Fajana, Husni. Mana si ni? Anik ada Anik? Anik. Terciduk je ni. Serita ada Anik tak Serita? bangun. Are you okay? Anik tak bangun lagi sebab tu orang tidur awal. Serita. Happy Ada Republic. tu. Faidah pun tu. Okay, 11 dah settle. Kita pergi nombor 12. Okay, 12 macam mana nak buat? Diagram 5 shows a graph two quadratic function. Yang ni yang atas, yang bawah. Yang ni yang bawah ni. Ni dah bagi. Both graph intersect. Dia intersect dekat mana? Dia intersect dekat sini. 0, 0. Dengan berapa? 8, 0. Siapa yang bising? Mic kalau bising. Okay, terima kasih. Okay. Okay, GX sama dengan berapa ni? GX sama dengan, cikgu tulis dekat sini. Ni information dia bagi tahu. GX sama dengan 8X tolak X kuasa 2. Boleh? Lagi nak buat apa lagi ni? Determine the coordinate of turning point. Turning point. Macam mana nak buat turning point? Cari tengah-tengah. Okay, cari tengah-tengah macam mana? 8 bagi 2, 4. Macam mana kamu buat? Yang X tu 8 kan? Boleh bagi 2. Macam mana kamu tahu 8? Oh, bagi 2, masukkan 4. Boleh juga. Ni jadi 4 kan? So, kamu masukkan 4, masukkan dalam tu jadi apa? 8, 4, 16. 4 kuasa 2 jadi 16. So, koordinat dia adalah 4, 16. Oh, boleh juga. So, cikgu guna ni tau. Cikgu guna negative B over 2A ni. Boleh dapat jawapan juga. So, dapat jawapan 4 juga nanti. Tapi bagus jugalah kamu nampak macam ni. Sebenarnya lagi bagus lah. Lagi senang. Okay, ada lagi soalan? Soalan dia, A dah settle ke? Dah. Okay, dah settle. 16. Okay, given the maximum value of H is twice the maximum value of GX. So, maximum value nak ambil mana ni? Nak ambil 4 ke nak ambil 6? 16. Ambil 16. So, ambil 16. So, 16 bila naik lagi akan jadi 32. Boleh 32. Tulis kat sini, ini 32. Tapi X ni berapa? Tahu tak?
Sama je. Sama je. 4 kan? 4, 32. Soalan nak apa ni? Given the maximum is to find the function. Dalam bentuk tu macam mana dapat nanti? Dapat berapa nanti? Kita Negatif. ada ni kan? Kita boleh tak buat guna completing this one? So akan dapat Boleh. berapa? Ini X sampai berapa? Cepat. Negatif X So yang tolak ni 4. X 2 tambah 32. Betul ke ni? Saya tak Dah siap ke negatif. macam Tak. mana negatifnya? Okey, sebab apa? Okey, sabar dulu. Sebelum tu kita buat dekat sini. Kalau kamu tambah negatif kat sini je, tak boleh juga, salah. Sebenarnya, kau tolong jangan salah yang ni. Sebenarnya dekat depan ni ada A tau. Ada A, kita tak tahu A tu berapa. Kita kena cari A tu dulu. Boleh faham? Sebab dia punya lengkungan tu kita tak tahu sebenarnya. Kita tak boleh pandai-pandai cakap dia adalah 1. Tak boleh. So kita kena ingat balik, formula dia kena ada A kat depan. Macam mana nak cari A? Masukkan koordinat dekat 8 koordinat. Okey, koordinat dia yang mana yang kena? Cikgu nak ambil 80 boleh? 8. Jangan masuk 432, nanti tak dapat apa-apa pun. Jadi dapat pelik-pelik je kan. So kita masuk 80. Boleh tak cikgu masuk? Ini adalah X. Sini adalah apa sekarang ni? Mewakili apa ni? Y ataupun kita boleh panggil dekat sini HX. Boleh? So kosong dekat sini, A berapa? Tak tahu. 8 tolak 4 berapa? 4. Kuasa 2 tambah 6 tambah 32. Ya Allah. Tambah 32. So akan jadi berapa ni? Negatif 2. Negatif 2. So dapat A sama dengan negatif 2. Baru kita boleh buat conclusion HX. Nampak tak? Kena besar lagi. Okey, cikgu besar. So negatif 2 lagi X Tolak 4. tolak 4 kuasa 2 tambah 32. Boleh nampak, boleh faham. A tu jangan terlupa, ramai orang terlupa jadi salah. So kena tengok. A tu dia macam dia punya amplitude lah, dia punya apa nama orang panggil amplitude lah, lebih kurang amplitude yang kita belajar dekat trigonometri melukis graf tu. Macam ni kan, 3 sin 2x macam ni. Ni nama dia amplitude. Amplitude ni maksud dia yang tu lah. Dia punya keanjalan dia tu nanti. Okey, kita teruskan lagi. Ya. Dia bukan positif ke kalau naik atas? Bukan? Ya Allah, tengok graf pun dah tahu dia negatif. Aisyah, Ya. tengok graf pun dah tahu dia negatif. Aisyah, dia sedih kan tu, kesian dia. Oh, okey. Kamu cakap dia senyum. Sedih lah dia tu, dah dia sedih kamu. Kamu mainkan perasaan dia. Okey, boleh itu kamu tengok sendiri. Kalau tak faham lagi boleh tengok lagi banyak soalan. So soalan nombor berapa? 13 macam mana nak buat? So dia nak kata ini ada quadratic equation. Okey, dia bagi where m and r are real number. Real number apa ni? Nombor-nombor nyata. Ni kalau tak tahu real number, nombor-nombor nyata. So tunjukkan bahawa persamaan tersebut tidak mempunyai punca nyata bagi sebarang nilai m. So nak tunjukkan macam mana? Kena pakai apa? Tidak mempunyai punca. Maksud dia kena buat apa? B kuasa 2 tolak 4 AC kurang kosong. Okey, AC kena kurang daripada kosong nanti. Itu nak maksud dia suruh tunjukkan tu, dia suruh show. Nanti kita akan show kat dia. So sekarang ni nak terus buat ke? Dah ada A dia semua, B dah ada semua. Boleh terus buat ke? Betul. Boleh terus buat lah kan? Negatif 2M. Dia punya B berapa? Cikgu masukkan? Cikgu tak dah buat sini. Cikgu buat sini. Negatif 2mn. Negatif 2mn kuasa 2 tolak 4. A berapa? M kuasa 2 tambah 1. Tambah 1. Tambah 1 dah belum? Dah tambah. Betul. C N dia berapa? kuasa 2. N kuasa 2. So boleh selesaikan yang ni dapat berapa? 4M 2N2. Ni tolong jangan salah. Negatif 2 kuasa 2 akan jadi 4. M tu dia boleh dapat dekat sini, boleh dapat kat sini. Okey, boleh. Tolak dengan terus darab boleh. 4M2N2. Last kali berapa? Tambah ke tolak? Tolak. Tolak 4N kuasa 2. So yang ni boleh cancel. Kan tolak. So jawapan dia 4N kuasa 2. Nampak tak negatif? Sebenarnya negatif ni dia represent. Contohlah dia kata tadi apa? Dia adalah real root kan. Real root tadi masuk di nombor-nombor nyata. Kita masuklah nombor nyata 1. So akan dapat negatif 4. Kita masuklah nombor nyata 2. Kita akan dapat negatif juga. So bermaksud kita punya B square minus 4AC kita adalah less than 0. So dekat sini kita dah show dah dekat sini. Boleh? Faham tak ni? Senyum macam tu. Sebab dia suruh show saja.
show that equation has no real root. So kita dah show lah, maknanya bila negatif dia memanglah less than 0. So itulah kita punya penemuan kita punya jawapan kita. Boleh nampak? Tulis je macam tu, kamu tulislah, kamu tipulah sikit dekat sini ayat-ayat dia kan. Since negative less than 0, tulislah. Ni kamu buat sendiri. Cikgu, Ni kamu dia buat. kena tulis ke B kuasa Ya. 2 tolak 4 AC kurang kosong? Kalau tulis negatif kan? 4N kurang kosong. Kurang daripada kosong boleh lah, kita dapat macam ni kan, negatif 4N kuasa 2 Kurang kosong. less than 0. Boleh juga, sama je lah Boleh. conclusion dia. Baik, kita tulis semua je sekali. Kita dah tahu jawapan dia nak ambil yang mana satu. Tapi bermakna bila dia buat macam tu kita faham dah. Maknanya dia dah tunjukkan yang B kuasa 2 minus 4AC kurang daripada kosong. Contohlah jawapan kita dapat positif N kuasa 2. So maknanya tak boleh lah. Dia suruh determine kan. Determine adakah dia ada have no real root. So kita dapat macam ni. Sebenarnya bila dapat macam ni dia akan dapat positif. So dia akan dapat positif. So dia adalah B kuasa 2 minus 4AC, dia ada root kan. Maksud dia macam tu. Dia ada two distinct root ataupun two different root. Okay, agak pening di situ. Banyak sangat perkataan keluar. So kita jawab soalan yang terakhir. Jam berapa dah ni? 9.17. Okay, kita cubalah. 9.17. Okay. Cuba jawab lagi lah. Okay, given Y sama dengan X kuasa 2 tolak P tolak 6, Y less than 0. If X dia between negative 2 and Q. So macam mana nak buat ni ya? Dia ada jalan, cikgu pun tak tahu macam mana cikgu boleh dapat jawapan ni sebenarnya. So, cikgu buat je kan, tapi dia kata satu, tak ada masalah lah. Sebenarnya dia kena masukkan nilai ni dulu. Masukkan X tu masuk dalam tu dulu, cuba kita masukkan dulu. Jadi negatif 2 kuasa 2 tolak PX pula. P negatif 2 tolak 16. Sebab kita nak tahu dia punya bentuk tu macam mana. Faham tak maksud dia? So contohlah dia senyum kan, dia senyum, kita tahu dah dekat mana dia bertemu. Kat sini kita tahu dah negatif 2, kat sini kita tak tahu berapa. Itu maksud dia. So sekarang ni akan jadi 4, jadi berapa lagi ni? Tambah 2P, salah je ni, betul ke ni? Tolak 16. Tolak 16. Lagi dapat berapa tu? Negatif 12 tambah 2P. Negatif 12. Tambah 2P. Kan? Ya ni. Tengok je. Malas nak fikir dah. So dapat sama dengan kosong, kita sama dengan kosong tadi, dah betul. So 2P sama dengan 12 lah, betul tak? Betul. Ya, 2P sama dengan 12. Betul lah. Berapa? P sama dengan 6. Bila P sama dengan 6, kita terus buat je masuk sini. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 6X, dia masuk dalam dia terus. Tolak 6X, tolak 16. Boleh. So sekarang ni kita nak cari dia punya apa? Tadi satu root dia adalah negatif 2. Apakah root satu lagi? Itu je maksud dia nak cari Q ni. P kita dah dapat. So Q dia nak cari ni dia satu lagi kan, dapat bentuk senyum macam cikgu cakap tadi. Kita pada ni. Kita akan dapat berapa contoh negatif 2. Kat sini berapa? Inilah Q. So jawapan dia akan jadi berapa nanti? 8 dengan negatif 2. Sini faktor. So kita akan dapat X tambah 2 dengan X tolak 8. Nampak tak dapat 2 tu? So sebenarnya kita kena tahu macam mana equation tu. So satu X sama dengan negatif 2, satu lagi X sama dengan 8. So 8 ni apa dia? Q. Q. So Q sama dengan 8. Dia kena tengok betul-betul. Kena faham maksud dia bila negatif 2 sampai Q tu, dia sebenarnya nak cari root lah tu maksud dia, macam tu. Okey. Boleh. Kalau ada kaedah lain pun sebenarnya tak ada masalah. Ada orang nak guna sopo pun cikgu tak ada masalah. Okey. Ada lagi soalan? Kita nak habis ke nak sambung lagi satu soalan? Ikut cikgu. Okay, kita sebab soalan ni penting, cikgu nak jawab. Satu lagi soalan. Lepas tu kita boleh sambung tidur. Aisyah ya, sambung tidur ya. Mana ada? Okay, given alpha and beta are the roots of quadratic. So yang ni nak pakai apa ni? Kamu nak pakai sopo ke apa? Negatif B over A. Ada orang suka guna negatif over A kan? Okay, tak apalah. Cikgu pakai je mana-mana. Cikgu pakai sopo. Cikgu pakai X kuasa 2 tolak. So, cikgu ingat balik dia punya po. Dia punya ni apa? General equation dia untuk sopo. So, kena tahu benda ni. So, sekarang ni cikgu ada ni. A kuasa 2 plus BX tambah C. Okay, rasa-rasa macam mana kamu dapat negatif B over A tu? Kan ada orang hafal kan? So, sama dengan negatif B over A. Po sama dengan berapa? C over A. Ada orang hafal terus. Sebenarnya inilah dia punya proof dia. Dia bayangkan dia adalah ABC, dia ambil general
equation untuk yang ni. Lepas tu dia buat. Cuba buat. Cikgu nak tukarkan sebab sopo syarat depan kena 1. So cikgu bahagi dengan A. So akan jadi okay, sekarang ni dah ikut ke cikgu punya rule ni? Tak. 1 dah settle. Ni negatif, ni positif. Cikgu tukar boleh tak? Cikgu buat X kuasa 2, tolak. Cikgu buat tolak B over A. X tambah C over A. Ini maksud dia. So yang mana so adalah yang ini, betul? Po adalah yang mana? Po adalah yang ini. Boleh? So sama dengan berapa? Cikgu cantikkan sikit lah. So sama dengan negatif B over A ataupun sama dengan berapa? Negatif B over A. Lagi apa lagi kita boleh buat? Itu sahaja. Ataupun kita boleh cakap alpha plus beta kan? Hasil tambah kan? A dengan B adalah root dia. So adalah sum of root. So yang ni Po sama dengan berapa? C over A. Sama dengan alpha beta. Boleh? Yang tu dah settle dulu. Baru kita jawab soalan. Okey, ini ingat satu benda ni kamu kena ingat. Ini adalah soalan ada yang dah tanya hari tu. Bagus. Okay, macam mana kita nak pecahkan ni? Kita cuma ada benda ni je. Macam mana kita nak olah? Kita kena pecah equation kita ni. Macam mana? Cuba kamu pecah A plus B kuasa 2. Boleh ke jadi semua ke? Kita check boleh. Kita akan jadi A square plus 2 alpha beta. Betul Tambah B kuasa 2. Tapi sama tak dengan ni? Tak. Dia sama. Alpha sama. B sama. Apa yang lebih dekat situ? 2 alpha beta. Ya, yang ni yang kita kena faham. Yang ni dia apa? Dia tak boleh dapat direct, dia kena faham sendiri. So dekat sini cikgu alter sikit cikgu punya equation ni. Sebenarnya cikgu tolak 2 alpha beta. Tolong ingat ni. Boleh tolong renung-renungkan sekejap kenapa cikgu buat macam tu. Okey, boleh dapat cikgu padam Sat. Okey. Okey, sekarang kita dapat ni. Ya, ada soalan? Tak apa. Screen saya lag. Sorry. Okay, sorry nak dekat lag tu nak habis lah tu. So ini sama dengan berapa ni? Dia nak in term of A, B dengan C tau. So kita masuk. Ni alpha beta kuasa 2 kan? So kita ambil alpha beta tadi sama dengan negatif B over A. So cikgu masukkan dekat sini. Nampak ke tak ni? Pening lah. Cikgu masuk kat bawah lah. Alih balik semula ke? 2 tambah B kuasa 2 sama dengan alpha plus beta kuasa 2 tolak 2 alpha beta. Boleh cikgu padam ini? Okay, kita masukkan je. Alpha beta dekat atas ada alpha beta. So kita masukkan je negatif B over A kuasa 2 tolak yang ni akan jadi 2 C over A. Dapat? So kita kembangkan je B kuasa 2, A kuasa 2 tolak 2 C over A. Lepas tu cikgu nak cantikkan sikit. Okey lah, yang ni pun dia boleh terima dalam kot jawapan dia. Tak ada masalah. So kalau nak cantik lagi boleh tulis dekat sebelah. Letak lipstick sikit. Kita akan darab bawah sama dengan A kan. Darab bawah, darab dengan A lagi, so kan B kuasa 2 tolak 2 AC bahagi dengan A kuasa 2. Itulah jawapan dia untuk nombor 1. Boleh? Okey, yang B macam mana nak buat? Itu. B ni terpulang pada kamu nak guna sopong boleh. Kalau cikgu tak nak. Root dia sama dengan ni kan. So cikgu terus buat macam ni, boleh? X tolak alpha kuasa 2. Satu lagi X tolak beta kuasa 2. Itu cikgu darab biasa saja. Cikgu dapat X kuasa 2. Lagi tolak beta kuasa 2X tolak alpha kuasa 2X tambah alpha square beta square. Lepas tu walaupun dia tak sebut dalam bentuk ABC, yang ini pun kena dalam bentuk ABC juga sebenarnya. So cikgu cantikkan sikit. X dengan X, cikgu letak tolak dekat sini. B square beta square plus alpha square. Cikgu keluarkan X tambah dengan apa? Alpha square, beta square. Betul? Ke dah pening? Okey, sekarang ni. Okey, tak apa. Kamu bentuk je macam mana kamu nak buat. Sopo pun boleh, tak ada masalah. So sekarang ni cikgu ada ni. Cikgu nak tukarkan ni. Ni tukar ni kepada ABC. Cikgu tengok yang mula-mula kita buat tadi. Tengok mula-mula yang kita buat tadi. Ada tak? Alpha tambah beta. Ada tak alpha tambah beta? Ada. Yang mana satu ni? Nak buat apa ni? Tolak 2AC per. Ya, yang ni dah ada alpha tambah beta tadi, nampak? Alpha tambah beta ni. So cikgu terus masukkan je dalam tu. Cikgu dapat B kuasa 2 tolak 2AC over A kuasa 2. X tambah dengan alpha ni jadi berapa? Yang ni boleh samakan dengan ni kuasa 2 kan sahaja. Kita akan dapat C over A kuasa 2. Boleh? Lepas tu kamu cantikkan sikit lah.
ada 2 tingkat, so kamu darab semua dengan A sebab A kuasa 2. Sebab ini pun akan jadi A kuasa 2 ni. Sebab dia kuasa 2 kan. So cikgu darab semua dengan A kuasa 2. Nanti dapat jawapan A kuasa 2, X kuasa 2 tolak B kuasa 2 tambah 2AC tambah C kuasa 2. So ini the final answer. Boleh tengok kan? Yang X tu hilang ke cikgu? Mana X? Oh, X tu ada. Sorry. X ada ke? Ya Allah, ada X tadi. Okey, ada X. Cikgu tak payah samakan dengan kosong ke? Dia samakan dengan kosong. Boleh juga sama dengan kosong. Mana ni? Sama dengan kosong. Kan dia kata quadratic equation so kena equal to 0 lah. Tak apa, dia cikgu nak tunjuk dia punya dalam dia nak tukar. So nanti kamu tukarlah, dapat dia punya X nanti kat luar kan. Ataupun tulis macam ni, dia akan dapat BX. Boleh lah, mana-mana lah. Pun jawapan dekat dalam buku tu dia tulis. Sekejap, jawapan kat belakang. Jawapan nombor apa ni? 20 sampai 20 pun belum. 14, 15 jawapan dia A kuasa 2, X kuasa 2 tambah, dia buat terus sini. Boleh juga macam ni, 2AC tolak B kuasa 2 X, tinggal X tadi. C kuasa 2 sama dengan kosong. So sama je lah, ni dengan ni sama je. Okay, boleh? Ada apa-apa lagi? Boleh. 15, nanti 16 sampai 25 dah siap, nanti cikgu upload je lah, kamu tengok je lah. Baik. Okay, boleh ke tidak? Boleh. Kita tengok lagi berapa atau berkurang. Okay, boleh stop record dulu ni Raika pula. Siapa namanya? Imani 26 orang tambah seorang. Terima kasih.